طيب بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. InsyaAllah pada malam ini saya berniat untuk bercerita ataupun berkongsi tentang satu dapatan yang sebenarnya sudah agak lama menarik perhatian saya, berkenaan tentang hakikat bahawa sistem tulisan timbul ataupun yang sekarang ini kita fahami sebagai macam tulisan braille itu sebenarnya sudah ada dicipta di dalam tamadun Islam lebih kurang 600 tahun, 600 tahun sebelum daripada penciptaan sistem braille ini. So I think it is safe to say bahawa sistem tulisan yang kita akan bincangkan pada malam ini, walaupun dia itu tergolong daripada lost technologies, teknologi yang hilang, tetapi masih wajar untuk kita hargai dan juga masih wajar untuk kita kaji untuk mengetahui paling tidak apakah dia gambaran am bagi teknologi sistem tulisan untuk OKU penglihatan ini. Okey. Ya, inilah tokoh yang saya tuliskan di bahagian tajuk itu, Zainuddin Al-Amidi rahmatullah alaih, seorang alim faqih Hambali yang berasal daripada Turki. Nanti kita akan ceritakan biografinya, dan berpindah ke Iraq, ke Baghdad sekarang ini. Dan kita akan meninjau latar belakang hidup beliau, dan juga akan mengulaslah sedikit sebanyak berkenaan tentang rasa kecewa dan juga rasa sedih, rasa sedih kita kepada mungkin our predecessors, kenapa teknologi dan juga sistem tulisan Al-Amidi ini tidak dikekalkan ataupun not well documented. So alhamdulillah baru-baru ni saya sudah selesai menulis sebuah makalah ilmiah lah, yang diberi judul Zainuddin Al-Amidi, penciptaan huruf timbul dan juga ciri-ciri amnya. So part of what I'm going to talk about it tonight ialah biografi ringkas, petikan daripada ataupun bahagian daripada artikel ini. Yang pertama kali yang mendedahkan saya tentang kewujudan sistem tulisan timbul untuk OKU buta di dalam tamadun Islam ini, yang pertama kali yang mendedahkan saya kepadanya ialah sewaktu saya melakukan terjemahan kepada karya Al-Zamakhsyari, Tasliyatul Darir itu, ataupun yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, menghibur duka mereka yang buta. So daripada situ saya mula mengkaji dan mengetahui, rupanya banyak turas yang lain, dan juga banyak tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang selepas daripada zaman para sahabat, selepas daripada zaman tabi'in, yang sebenarnya memberi sumbangan yang besar dan juga diangkat sebenarnya di dalam masyarakat. Berbeza dengan situasi kita pada zaman sekarang ini, di mana agak jarang sekali kita melihat ulama-ulama OKU, khususnya di Malaysia inilah, tidak ada kita nampak ustaz-ustaz OKU berceramah, berceramah dan on par ataupun setanding dengan ustaz-ustaz yang celik. Tapi pada zaman dahulu, orang-orang yang OKU ini, apatah lagi OKU penglihatan, dianggap bernilai dan juga dianggap yang memiliki izzahnya kerana ilmu yang ada pada dirinya itu, bukannya kerana penampilannya ataupun kerana kekurangan fizikal itu. Tidak, secara fitrahnya kita ini sebagai tamadun Islam tidak melihat ke arah itu. Alhamdulillah, itu satu nikmat yang agak besar, kan, di mana tidak ada diskriminasi itu. Kita tidak diajar untuk mendiskriminasi kaum ataupun orang yang OKU, orang kekurangan ataupun orang kurang upaya ini.
So balik kepada topik asal kita, Zainuddin Al-Amidi. Saya katakan tadi, beliaulah orang yang pertama sekali di dunia yang membuat satu sistem tulisan untuk OKU di dunia. Ini bukan ini bukan yang diketahui ya, dan ini bukan perkara yang sepele ataupun ringan. Bila mana kita katakan teknologi sistem tulisan untuk OKU itu sudah ada sejak kurun ke-13 Masihi, pada zaman Zainuddin Al-Amidi inilah, ya, kurun ke-14 Masihi. Maka hal ini sangat menggembirakan kita. Kenapa? Sebab kita terkedepan, ya, kita terkedepan di dalam menyumbangkan ataupun memberdayakan golongan OKU ini, dan justru menolak persepsi Barat, di mana Barat ini dia kerana dia mau mengangkat dirinya sebagai kononlah pembawa pencerahan, pembawa kemajuan dan seumpamanya, dengan cara mengatakan bahawa tamadun lain, ini tamadun Cina, tamadun India, tamadun Islam lah yang terutama yang paling diserang oleh tamadun Barat ini. Mereka melihat tamadun-tamadun ini sebagai musuh bagi tamadun Barat, maka mereka memburukkan, ya, sumbangan-sumbangan yang dibawakan ataupun yang ada di dalam tamadun-tamadun selain daripada Barat, dan di antaranya ialah Zainuddin Al-Amidi ini. Zainuddin Al-Amidi dan juga tokoh ilmuwan OKU yang lain. Dan untuk kita ceritakan tentang bagaimana persepsi diorang itu terhadap kebaikan-kebaikan yang ada di dalam tamadun Islam itu terlalu panjang, ya, terlalu banyak buktinya. Hatta di dalam makalah ini pun saya terpaksa sentuh satu isu di mana ada seorang sarjana Barat, dia menilai kononnya tradisi ilmiah ulama-ulama Islam ini bersifat menindas dan juga menghina OKU, dan tidak memberikan OKU ulama OKU yang lain kedudukan yang sepatutnya atas alasan jarh wa ta'dil, jarh al-a'ma, menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang yang buta. Sedangkan pada hakikatnya yang mengakibatkan hadis orang yang buta itu ditolak bukanlah kerana kebutaannya, tetapi kerana takayyur ataupun perubahan hafalannya yang disebabkan oleh kebutaan itu, bukanlah sebab kebutaan per se. Dan saya bantah itu di dalam makalah ini. Saya kata bukan begini caranya untuk kita menilai, ya, bukan begini caranya untuk kita menilai, dan juga kita kena berhati-hati saat kita menukilkan maklumat ataupun sumber daripada Barat, kerana mereka itu ada kecenderungan untuk memandai-pandai dalam menilai. So balik kepada topik asal kita, untuk mengenali siapakah tokoh ini dan juga apa kesumbangannya. Dia ni legend lah. Legend, kenapa saya kata legend? Sebab dia satu-satunya ilmuwan yang OKU satu, dan di Padang Tinggi di Baghdad, tempat dia tinggal, dan juga telah membuat sistem tulisan. Sayangnya sistem tulisan itu hilang, lost technology. Macam mana boleh hilang, nanti kita akan ceritakanlah sedikit sebanyak. Kita timbulkan kemungkinan itu dan juga bahaskanlah, ya. Pertama sekali kita kena kenal latar belakang hidupnya. Beliau bernama Ali bin Ahmad bin Yusuf bin Al-Khidir. Diberi gelaran Zainuddin. Zainuddin ini terjemahnya hiasan agama, dan juga Al-Amidi. Al-Amidi terjemahannya ataupun dia nisbah kepada sebuah kota purba yang sekarang ini sudah tidak ada, yang pada dulu dinamakan sebagai Amid, sekarang ini dinamakan sebagai Diyarbakir di Turki sekarang. Kalau tengok peta Turki itu, dia akan berada di selatan dan sedikit ke barat selatan macam gitu. Dan dia Baghdadi maksudnya dia itu asalnya daripada Amid, tetapi membesar di Baghdad.
dan apa aktiviti kehidupannya, dan juga meninggal juga di Baghdad. Tapi tidak diketahui secara pasti bilakah tahun sebenar perpindahan beliau daripada Diyarbakir ini ataupun daripada Amid ini ke Baghdad. Tapi yang diketahui bahawa beliau berpindah daripada Diyarbakir daripada Amid itu ke Baghdad, dan wafat di Baghdad pada sekitar tahun 710 ke 714 Hijriah. Ini bersama dalam lingkungan awal kurun ke-14 Masihi. Ya. Dan beliau ini antara ulama yang diuji dengan kehilangan deria penglihatan sejak beliau kecil lagi. Tapi kekurangan dia itu tidak menghalang dia untuk mendalami ilmu di Baghdad itu, hinggalah beliau membesar dan juga menjadi terkenal sebagai tokoh yang besar di Baghdad, yang bermazhab Hambali dan juga yang pakar dalam tafsir mimpi. Ini ta'birur ru'ya. Tapi sayangnya itu kita rasa pelik sewaktu kita mengkaji siapakah Zainul Abidin ini, kita tidak temui sebarang rujukan biografi beliau di dalam buku-buku Hanabilah, di dalam buku-buku biografi ulama-ulama Hambali yang mutaakhir, yang terkemudian. Misalnya di dalam Zail Tabaqat Hanabilah karangan Ibnu Rajab tidak ada nama Zainuddin Al-Amidi, sedangkan beliau itu memiliki prestige lah di Baghdad itu. Dan tidak ada di dalam karya-karya yang seterusnya. Kalau seawal Ibnu Rajab itu kurun ke-8 Hijriah, yang satu kurun lah dengan si Amidi ini pun tidak merekodkan maklumat berkenaan tentang Zainul Amidi, apatah lagi yang selepas itu. Beliau ini dikenali sebagai orang yang soleh, orang yang wara, yang dipercayai dan bermazhab Hambali. Itu poin yang kita kena ambil kira juga. Nanti kita akan bahaskan kenapa. Dan dia telah mengarang sebuah kitab yang berjudul, ini mengarang. Pelik tidak? Orang buta mengarang. Pelik. Kalau tahdits ini menyampaikan hadis itu mungkin secara hafalan dia menghafal qala Rasulullah SAW, dia menyampaikan. Tetapi ini mengarang buku. Apakah sistem yang digunakannya untuk mengarang buku itu? Macam-macam kemungkinan. Tapi sayangnya buku itu berjudul Jawahir At-Tafsir fi Ilmi Ta'bir. Tetapi sayangnya manuskrip buku itu pun hilang. Ini berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Al-Zirikli di dalam kitabnya Al-A'lam. Al-Zirikli dia ada istilah ataupun dia punya isyarat-isyaratnya di dalam buku Alam itu. Contohnya saat dia menyebutkan nama buku Jawahir Tafsir ini, dia sama ada menuliskan huruf kha di hujung nama kitab itu, menandakan bahawa buku itu ada tetapi dalam keadaan makhtut. Ini masih dalam keadaan tulisan tangan dan belum lagi dikaji dan juga diterbitkan dalam bentuk bercetak. Dan satu lagi dia akan tulis ta di hujung judul buku itu, menandakan bahawa buku itu sudah dicetak pada zaman Zirikli. Dan yang ketiga, kalau langsung tidak ada tanda di hujung nama buku atau judul buku itu, berarti buku itu mafqud, hilang. Dan itulah yang kita jumpa sewaktu kita membaca buku A'lam itu. Kita cari apakah buku-buku yang pernah dikarang oleh Zainuddin Amidi, Jawahir Tafsir ini, dan tidak ada tanda di ujungnya. Berarti apa? Berarti buku itu mafqud ataupun hilang. Dan kita rasa hairan kenapa Al-Amidi ini
walaupun dia itu berprestij dan diangkat, diagungkan di Baghdad, tetapi ulama-ulama Hanabilah yang lain tidak langsung tidak merekodkan tentang Zainuddin Al-Amidi ini di dalam buku-buku mereka, buku-buku Tabaqat Hanabilah. Contohnya ialah Al-Hafidh Ibn Rajab, macam kita sebutkan tadi, dari Tabaqat Hanabilah itu langsung tidak disebutkan nama Al-Amidi ini. Jadi kita menimbulkan satu kemungkinan bahawa Al-Amidi ini antara ulama Hambali yang dipulaukan, dipulaukan sebab hubungan baik antara beliau dan juga Ghazan Khan, seorang pemimpin kerajaan Ilkhaniyah Mongol, di mana Ghazan inilah sebab Al-Amidi ini sezaman dengan Syekhul Islam bin Taimiyah. Maka kalau kita tengok teks-teks Ibn Taimiyah, banyaknya mengkritik Mongol. Dia bukan maksud Genghis Khan ke Skala Khan itu, tidak. Dia maksudkan bila mana dia mengkritik Mongol itu, orang Tatar, dan mengkritik Mongol itu sebagai orang kafir. Dia mengkritik on behalf kerajaan Mamluk yang berada di Damsyik, yang on the way diserang oleh tentera Ghazan daripada Mongol ini. Memang betul lah dia itu daripada bangsa Mongol, tetapi dia sudah by time dia sudah masuk Islam, dan juga walaupun masih bercampur aduk dengan adat dan juga kepercayaan asal bangsa Mongol itu, tapi dia itu Islam lah, kan, dan dia itu kerajaan Ilkhanat itu, Ilkhaniyah itu. Dan dan tokoh yang kita kaji ini, Zainuddin Al-Amidi ini, rapat pula dengan Ghazan. Jadi saya menimbulkan kemungkinan bahawa ulama-ulama Hambali yang lain kata kerana si Amidi ini rapat dengan Ghazan, maka dia tidaklah layak dinilai sebagai ulama yang fiqah yang dipercaya. Tapi si Al-Amidi ini, tokoh yang kita bincangkan ini, dimuliakan oleh Ghazan. Sewaktu Ghazan masuk ke kota Baghdad dengan segala macam tenteranya lah, dikhabarkan kepada beliau bahawa ada seorang ulama ilmuwan besar di Baghdad ini yang mestilah dijumpa oleh si Ghazan. Of course, kalau kita tengok adalah macam-macam alasannya untuk berjumpa dengan para ulama ini di suatu tempat. Di antaranya ialah alasan diplomasi, sebab orang-orang setempat, khususnya di dalam masyarakat Muslim, mesti akan revere atau mesti akan menghormati para ulamanya. So kalaulah seorang pemimpin daripada luar datang berjumpa dengan ulama di satu kawasan, maka hubungan yang baik itu akan menampilkan imej yang baik bagi pemimpin tadi. Maka si Ghazan ini dia buat cara yang baiklah, dia dengan teknik dia diplomasi dia datang ke Baghdad dan juga membuat hubungan yang baik dengan Al-Amidi. Tapi sayangnya hubungan yang baik dengan Al-Amidi ini kita tafsirkan boleh jadi dinilai tidak baik oleh ulama-ulama Hambali yang lain. Sebab ulama Hambali yang lain, contohnya macam Syekhul Islam bin Taimiyah tadi, dia mengiktiraf Ghazan ini kafir, Mongol yang kafir, yang tidak Islam. Dan dikatakan sewaktu pertama kali si Ghazan ini berjumpa dengan si Al-Amidi ini, Al-Amidi ini dia ulama Hambali, OKU penglihatan, buta, dan pada masa yang sama dia juga pandai dan dia mahir dalam 5 bahasa. So dengan bahasa itulah dia bercakap dengan si Ghazan ini. Pertama, dia bercakap ataupun memperkenalkan dirinya kepada si Ghazan dalam bahasa Mongol. Yang kedua di dalam bahasa Turki. Yang ketiga di dalam bahasa Farsi. Yang keempat di dalam bahasa Rumi ataupun bahasa Latin lah saya kira,
Dan yang kelima, akhirnya bercakap dengan Ghazan di dalam bahasa Arab. So, first impression Ghazan dengan si Al-Amidi ni, dia sangat wow lah, dia sangat hebat lah si Ghazan ini, ya. Sebab boleh tahu bahasa Mongol, dan macam jarang lah, ya, orang-orang Arab ini untuk mengetahui bahasa Mongol, tapi si Amidi ni tahu. Maka dimuliakanlah Al-Amidi, dan diberikanlah dia rusum ataupun diberikanlah dia macam allowance bulanan yang untuk menampung kehidupan dia. So begitu. Dan satu lagi beliau ini yang kepelikan kita kepada Al-Amidi ini ialah dia ini seorang yang sangat-sangat minat dengan buku. Orang buta minat dengan buku. Benda benda yang kalau kita fikir, wow, masya-Allah. Yang bukan kita mengejek, ya, tidak, kita sangat kagumlah. Mungkin, ya, dan bukan mungkin saja, ini sudah dinyatakan oleh Ibnu Hajar dengan As-Safadi di dalam kedua-dua kitab mereka, Naktul di dalam Ibnu Hajar di dalam Durar Kaminah, dan As-Safadi di dalam bukunya Naktul Himyan. So dinyatakan bahawa Al-Amidi ini membaca dengan menyentuh tulisan. Dia baca buku-buku yang dia ada itu dengan menyentuh tulisannya. Dia tahu bentuk huruf-huruf Arab itu dan juga boleh membacanya, kan? Ini adalah hikmah daripada Allah SWT, di mana Allah menggantikan penglihatannya hilang itu dengan dengan sensitivity deria-deria lain, kepekaan luar biasa bagi deria-deria lain. Di antaranya adalah deria sentuhan itu, kan? Dan kita kena ingat, ya, ini pada zaman Al-Amidi, kurun ke 8 Hijriah dan juga kurun ke-14 Masihi. Ketika itu belum ada lagi mesin cetak. Semua buku ditulis dengan tulisan tangan, dan tulisan tangan itu yang akan membentuk lekukan dan akan membentuk bentuklah di permukaan kertas, dan itulah yang dibaca oleh Al-Amidi. Dan beliau ini sangat-sangat minat dengan buku, ya, Al-Amidi ini, dan dia mengumpul ribuan buku di dalam perpustakaan pribadinya, dan juga menyara hidup dengan menjual beli buku. So, isi ulama OKU minat dengan buku, dan juga kita rasa macam pelik macam mana dia boleh menyusun ini. Tapi begitulah, ya, kita pelik kita ini sebab kita tidak faham macam mana dia melihat sensori dia yang dia ada, kan. Tapi kalau kita sudah biasa nampak, misalnya dia pegang bukunya, dia sudah tahu, okey, buku ini maksudnya sekian, baris ini bercerita sekian. Bergantung kepada hafalan dia yang kuat dan juga deria sentuhan yang sangat tajam, ya, beliau mengetahui setiap satu daripada buku-buku yang dimilikinya itu. Saat kita orang celik ni, kita biasa lupa, saya ni letak mana buku saya, buku yang saya ada beli dahulu, saya letak di atas ke di bawah. Tapi Amidi ni tidak. Dikatakan, As-Safadi mengatakan bahawa Al-Amidi ini hafalan dia yang begitu kuat itu, seakan-akan, ya, dia baru hari ini dia keluarkan buku, dan juga kemarin dia letakkan buku di satu tempat, dan hari ini dia masih ingat tempat di mana, ya, tempat di mana buku tersebut. Maka dan kehebatan Al-Amidi ini, dia boleh menyifatkan, ya, meletakkan ataupun menyifatkan setiap buku itu dengan dengan agak terperinci judulnya. Dia boleh terangkan bilangan jilid bagi satu-satu kitab. And mind you, ini pada zaman dahulu, ya, semuanya bertulis tangan.
dan dia boleh tahu bilangan kertas bagi kitab ini, dia boleh tahu jenis tulisan menggunakan pen besar atau pen kecil, ya, al-qalam al-ghalidh, seperti mana disifatkan oleh As-Safadi. Dia boleh tahu itu melalui diri sentuhannya. Dan yang agak pelik dan buat saya macam boleh dipercaya atau tidak kenyataan ini ialah warna tulisan. Dia boleh tahu warna tulisan ini merah ataupun hitam. Itu yang tapi dia tahu nature nature penulisan buku pada zaman Al-Amidi ni macam mana. Boleh jadi apa yang ditulis dengan pen ataupun ink merah itu tulisannya lebih halus sebagai contoh daripada apa yang ditulis dengan pen hitam, dengan dakwat hitam, di mana dakwat hitam itu misalnya perlu digiling dan adalah membuat untuk buat karbon itu dan seumpamanya. Jadi yang membezakan benda ataupun elemen yang membentuk dakwat itu. Maka hal ini mungkin bagi kita agak pelik, kan? Kita tidak dapat membezakan. Tapi bagi Al-Amidi pada zaman dia tahu bentuk ini dan juga macam mana dan juga warnanya melalui sentuhan gitu. Yang setengah orang kata dia itu super genius lah. Itu kita tidak tolak ya. Macam mana kau jadi OKU dan juga kau jadi ulama dan menjual buku, itu sudah tentu berkat daripada kehebatan akal yang Allah SWT kurniakan kepada si Al-Amidi ini. Semua ni dibuatnya apa? Dengan cara menyentuh kitab itu. Dia boleh tahu judul. Jadi kita katakan tadi dia tu menjual buku. Tidak. Dia tu menjual buku. Tapi misalnya kalau dia lupa ataupun kadang-kadang tercuai harga itu, so dia akan di buku dia itu dia akan buat satu nota. Nota inilah yang kita namakan sebagai sistem tulisan timbul yang pertama di dunia. Pertama di dunia yang dibuatnya di dalam bahagian dalam kulit buku. Contohnya, kita mengandaikanlah ini bukunya dengan inilah ataupun inilah bukunya ya. Ini Syarah Arba'in Syekh bin Uthaymin sebagai contoh. So dia akan letakkan penanda bagi sistem tulisan timbulnya itu diletak di sini di bahagian hujung buku ini. Kalau boleh nampak lah ya. Di bahagian dalam, dia bukan di luar, di bahagian dalam. Dan dikatakan dia ada jelaskan tekniknya. As-Safadi ada merakamkan teknik itu dan juga saya telah bincangkan secara detail di dalam kertas makalah ilmiah ini. InsyaAllah kalau sudah terbit nanti saya akan kongsikan tentang cara macam mana dibuat itu. Dia ambil sekeping kertas dan dia akan gentel-gentel kan, dia akan bentuk-bentuk kan. Contohnya bentuk alif, dia akan gulung kecil-kecil, letak bentuk alif dan dia akan gam pada bahagian dalam buku ini. Okey. Kemudian seperti mana disebut Al-Safadi, ada sekeping kertas yang lain akan ditampal di atas huruf tadi yang sudah dibentuk itu. Ya, dia akan tampal sekeping kertas li tata'abbad untuk supaya yang bentuk huruf yang di dalam itu tidak bergerak. Dia akan kekal stay pada tempatnya. So, dengan itu contohnya kalau dia lupa misalnya lupa harga satu kitab ataupun betulkah harga kitab ini begini begitu, ini seperti mana dinyatakan Safadi, tapi kita menimbulkan kemungkinannya banyak ya. Sebagai contoh, boleh jadi digunakan huruf-huruf ini pun untuk menulis kitabnya tadi Jawahir Tafsir. Tapi kerana Jawahir Tafsir itu tidak ada pada kita tidak boleh membuktikan. Lost. Teknologi yang hilang. Ini kita namakan teknologi yang hilang. So, cara yang dinukilkan oleh Safadi itu ialah dia akan mengambil buku itu. Kalau dia lupa, dia akan ambil bukunya, dia akan sentuh di bahagian dalam kulit depan buku tersebut dan akan cari bahagian yang timbul itu. Dan di situ dia membacanya.
Dan huruf-huruf yang dibentuknya itu merujuk kepada huruf-huruf Arab. Merujuk kepada huruf-huruf Arab, tetapi huruf Arab yang dibaca dengan cara nombor ataupun kita lebih kenali sebagai hisab al-jummal. Hisab al-jummal ni contoh alif, ba, jim, dal. Alif mewakili nombor 1, ba 2, jim 3, dal 4 dan seterusnya. Adalah sistemnya itu. Dan di dalam makalah ilmiah ni yang saya dah bawa ke contohnya, bukan main-main saya begitu semangat dengan untuk memberi replika itu macam mana Al-Amidi buat buat penanda huruf-huruf yang untuk bukunya itulah, dan juga sistem tulisan timbulnya yang pertama di dunia. Tapi itulah sayang kan, karena tidak ada yang tidak ada yang merekodkan dengan penuh apa yang maklumat yang kita ada, dan juga apa yang saya rumuskan di dalam makalah ini. Semuanya saya rumuskan daripada apa yang dibawakan oleh As-Safadi di dalam Naqtul Humyan, dan juga apa yang dibawakan oleh Ibn Hajar dalam Durar Al-Kaminah. Saya cuba itu susun satu-satu, analyze semula daripada rujukan asal, dan menemukan kita kepada kemungkinan yang banyak. Ya, saya sangat tertarik kalaulah kita ada satu lembaran buku daripada buku si Al-Amidi ini yang memberitahu kita bahawa dia menggunakan bentuk ataupun sistem huruf timbul itu, kita akan jadi sangat-sangat bergembira, sebab ada bukti yang jelas bahawa dia menggunakan juga huruf-huruf timbulnya itu bukan semata-mata untuk penomboran ataupun menandakan harga buku, tapi juga untuk menulis buku. Berarti ini sangat-sangat sangat maju untuk zaman beliau, ya, sangat maju untuk zaman beliau. Sebab kalau kita tengok yang banyaknya ulama-ulama OKU tu mendapat menjadi ulama kerana mereka memiliki hafalan yang kuat, dan juga tidak salah, ya. Dan mereka itu pandangan mereka lebih terjaga berbanding daripada orang-orang celik. Orang-orang celik ni itulah, bila mana tengok benda-benda yang pelik-pelik ni, dia akan mulalah terganggu hafalannya. Tapi bagi Al-Amidi itulah, kerana teknologi itu hilang. Saya selesai saya menulis paper ni, saya rasa macam, kenapalah teknologi itu hilang? Kenapa tidak dikekalkan? Tapi qadarullah, itulah kehendak Allah SWT. Kita tidak kita kena muhasabah lah, ya. Berbeza dengan Braille, sistem Al-Amidi ini sudah tentulah 600 tahun lebih awal daripada sistem Braille. Tapi Braille sendiri dia memiliki keistimewaannya, di mana sistem Braille dia tidak lagi guna huruf-huruf yang dibuat untuk orang-orang yang celik. Contoh macam Al-Amidi ni, dia akan sukar untuk kalau sistemnya ini dibuat, agak sukar sekali bagi orang-orang yang okey penglihatan untuk menghafal 20 lebih huruf Arab ini, ataupun 26 huruf Rumi. Susah untuk dihafal. Bentuknya itu kan, A itu macam mana dibentukkan, ada berapa bucu, ada berapa lengkukan. Tapi Braille dia revolutionize itu. Dia tukar, ya. Dia tukar cara sistem penulisan itu dengan menggantikannya dengan titik. Mula-mula titik dan dash, tapi dash itu akhirnya diomit, dibuang, diganti dengan bentuk titik. Dan daripada titik itulah OKU penglihatan ini boleh hafal, dan juga kombinasinya itu, ya, titik-titik itu, dan diterjemahkan ke dalam huruf yang kita orang
kita guna di dalam satu bahasa, which is agak jenis lah. Tapi pada masa yang sama kita tetap mengiktiraf bahawa sistem Al-Amidi ini agak-agak mendahului zamannya. Dan yang kerana Al-Amidi ini dia OKU, dia kesamaan dia dengan Braille. Saya bahaskan itu panjang lah sebenarnya di dalam makalah ini. Tapi nanti kalau sudah terbit boleh dibaca lah ya. Dua-dua ni OKU, ya. Si Braille dan juga si kawan kita ini Al-Amidi, dua-duanya OKU. Dan dua-duanya mencipta teknologi sistem tulisan yang sesuai bagi OKU, kan, dengan membuat sistem bentuk itu, ya, bentuk itu. Kita alhamdulillah orang yang celik ini, kita dapat huruf itu kita dapat belajar melalui bentuknya, kerana kita melihat bentuk itu. Dan ini tidak boleh ataupun tidak dimampukan oleh orang-orang yang buta. Maka penglihatan bagi orang yang buta berpindah kepada deria sentuhan. Maka dan deria sentuhan itu perlukan kepada cara yang berbeza lah, dan berbeza dari cara kita. Nonetheless, Al-Amidi boleh membaca tulisan itu. Saya kira dia macam inilah. Kalau kita tengok buku Syekh bin Utsaimin ni, dia ada apa? Kalau jilid yang tebal ini dia ada timbul, kan. So dia baca tu dengan menyentuh tulisan yang ada di permukaan kertas ini. Contohnya syarh, dia carilah titiknya, titik 3, shin itu mana mangkuk-mangkuknya, ra, ha. Tapi itu sukar, bukan semua orang boleh buat. So kelebihan sistem Braille itu, titik-titik itu memudahkan orang untuk hafal, khususnya budak-budak lah, ya, budak-budak untuk hafal, dan juga menggunakan kombinasi titik-titik yang diperkenalkan oleh Braille itu, which is menarik lah, dan menarik. So antara perkara yang saya rasa macam yang buat saya agak bermuhasabah lah selepas saya menulis makalah ini, ialah tentang betapa bersyukurnya kita dikurniakan oleh Allah SWT dengan nikmat penglihatan, dan kita satu dengan nikmat ini kita kena syukuri, dan juga kita kena bantulah, ya, kita kena bantu, dan juga kita kena fahami dan hayati kesusahan orang-orang yang kekurangan deria ini, deria penglihatan, deria pendengaran. Sukar dan susah, ya, untuk membaca ini. Kalaulah Allah SWT tidak kurniakan otak injinis pada Al-Amidi, dia akan jadi macam orang biasa. Bahkan orang yang terpinggir di dalam masyarakatnya. Tapi itulah berkat Islam mahu Islam itu tidak menindas orang berdasarkan berdasarkan paras rupanya ataupun kekurangan deria itu khalqullah, kan, itu ciptaan Allah SWT. Laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Dan hal ini masih perlu untuk kita ketengahkan. Untuk sama-sama dihayati, dan juga dihayatilah, dan juga kesedaranlah tentang OKU ini. Kita tidak sedar. Saya tidak nampak mananya ulama-ulama OKU ataupun hufaz OKU di Malaysia ini. Kalau kita tengok di tanah Arab, orang hufaz OKU ini banyak, sangat banyak. Begitu juga orang yang menghafal hadis, kan, yang OKU penglihatan lah khususnya. Mereka boleh buat perkara yang kita orang-orang celik ni tidak mampu buat. Okay. So itulah, ya, pengenalan sikit sebanyak. Kenapa saya kata lost technology? Sebab ada macam-macam soalan. Ada macam-macam soalan saya terfikir sewaktu saya buat ni. Saya kata, kalaulah teknologi ni masih ada, kita boleh bayangkan, ya, seawal daripada kurun itu kita sudah boleh improve sistem
maksudnya kita sebut sebagai kita boleh improve sistem ataupun pendidikan bagi orang OKU Muslim pada zaman Al-Hamidi itu. Ini dia sudah sistem itu sudah ada dan boleh dibuatlah misalnya sekolah pendidikan OKU. Boleh pada zaman itu, pada zaman kurun ke-8 Hijriah. Kalau dikembangkan. Apalagi dan selain daripada kalau dikembangkan dan kalau ada tadi dokumentasi itu kita boleh tahulah adakah tulisan sistem tulisan timbulnya ini sudah fully developed ataupun belum. Seperti yang kita tahu bahawa sistem ini apa-apalah ilmu di dalam dunia ini akan ada stages dia tu, akan ada dia punya tingkatan. Ada yang tingkatan masih awal, dia masih dalam tahap janin and then dikembangkan oleh orang seterusnya. Macam dalam usul fiqh, Imam Syafi'i memanglah dia karang risalah, tapi risalah itu akhirnya dia macam refurbish dan juga disusun semula oleh ulama usul fiqh yang selepas itu dan juga yang memperhalusi details di dalam perbahasan usul fiqh. Berarti buku usul fiqh risalah itu Imam Syafi'i itu merupakan buku yang atau ilmu yang masih berada di peringkat janin. So adakah tulisan si Al-Hamidi ini, sistem tulisan Al-Hamidi ini, tulisan timbulnya ini masih di peringkat janin itu ataupun tidak? Lost technologies. Lost technologies. Kalau tidak lost, macam kita boleh seronok lah untuk mengkaji ni kan. Kita macam-macam kita tahu. Subhanallah. Ya begitulah ya, insyaallah doakan kalau diterbitkan ini membuka atau satu ruang mungkin untuk diskusi bagi kajian-kajian lebih mendalam tentang turath Islam tentang OKU. Saya baru tahu semalam ada satu artikel yang dibuat oleh Syekh Dr. Abdul Hakim Anis, hafizahullah taala, alim emerit. Dia tulis satu buku artikel ringkas, tapi disenaraikan buku-buku yang ditulis berkenaan tentang OKU. Di antaranya ialah tentang risalah fi qada'il a'ma wa jawazuhu atau wajawazihi. Risalah tentang penghakiman orang yang buta dan keharusan penghakiman orang yang buta itu. Teks ini kalau kita kemukakan akan terjawablah segala macam fitnah-fitnah yang orang semburkan kepada ulama-ulama di Saudi. Kononnya mufti yang buta tidak layak untuk berfatwa. Sedangkan kita yang di dalam bidang ini kita tahulah bahawa kemuftian itu diberikan ini tidak semestinya unsur kebutaan itu unsur yang sekinda. Yang penting itu ilmunya ya. Ke ilmu dan juga kepakaran seseorang itu. Contohnya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dia sudah bertahun-tahun berkhidmat di kuliah syariah ya, di kuliah syariah dan juga pernah menjadi qadi. Mungkin benda itu tidak difahami oleh orang-orang yang cuba orang yang cuba untuk memburuk-burukkan ini ya. Sedangkan itulah risalah fi qada'il a'ma itu, ikhtilaf saya kurun ke-6 Hijriah sudah ditulis oleh seorang ulama Maliki. Tapi tidak tahulah buku itu ada atau tidak, maka perlu untuk kita selongkar, kita kaji. Allah. Banyak lagi. Inilah saya rasa seronok mengkaji tentang turath Islam, tentang OKU ini. Berarti sejak daripada dulu sebenarnya sampai ke sekarang ini ulama-ulama Islam tidak pernah mengabaikan OKU. Sentiasa memberi ruang kepada OKU untuk sama-sama menyumbang di dalam tradisi ilmiah kita. Ya, so janganlah termakan dengan seruan ataupun dakwah orang-orang orientalis yang saya bacakanlah ya di sini, yang dinyatakan oleh si Richardson, Katrina namanya Richardson, di dalam bukunya
La haula wala quwwata. Difference and Disability in Medieval Islamic World, diterbitkan 2012. Saya sarankan di dalam live ini, di dalam rakaman ini, dan mungkin ini akan ditengok selepas ini, buku itu boleh dibaca tapi perlu ditapis. Jangan terima bulat-bulat maklumat yang dibawakan dalam buku itu. Saya baru jumpa satu lah dia punya kesalahan fatal di dalam buku itu. Dia memandai-mandai ya, mentafsirkan kononnya ulama hadis kita menindas orang-orang OKU penglihatan, tidak mengiktiraf orang-orang OKU penglihatan. Saya jawab itu di dalam makalah ini. InsyaAllah kalau diterbitkan nanti boleh bacalah secara lebih mendalam. Sebab kalau kita bahaskan sini nanti paksa buat live lain pula ya. Panjang. Tapi paling tidak kita sudah tahu bahwa wujudnya sistem al-huruf al-barizah ataupun sistem tulisan timbul ini, emboss writing, yang sudah dibuat 600 tahun sebelum daripada Braille pada kurun ke-14 Hijriah 14 Masihi oleh ulama Hambali yang berasal ataupun yang menetap di Baghdad, Zainuddin Al-Amidi rahmatullah alaih. Okey. Jadi itulah penghargaan kepada Zainuddin Al-Amidi. Zainuddin Al-Amidi ni saya ada bawakan di dalam mukadimah buku terjemahan Tasliyatud Darir, menghibur duka yang buta itu. Cuma itulah buku itu diterbitkan agak awal dan saya tidak terfikir lagi untuk membuat kajian yang mendalam tentang ini. So ini buku itu kalau digandingkan dengan makalah ini bertambah-tambahlah insyaAllah manfaatnya. Dan kalau kita tengok dalam tradisi hadis ya, ada banyak ulama, hatta Tirmizi rahmatullah alaih, dikatakan sewaktu dia kerana dia pada zaman dahulu menulis di waktu malam dan mata itu dengan cahaya pelita macam belaga lah di situ. Katanya buta, darir, menjadi darir ketika dia di akhir hidupnya. Tirmizi. Kalau saya salah boleh betulkan lah ya. Tapi saya ingat saya begitu. Tirmizi antara ulama yang darir. Karena karena kepayahannya untuk menulis itu. Ibn Kathir, Siddiq Ibn Kathir. Okey. Dan banyak lagi. Ini baru nama-nama yang kita bawakan ini. Ada juga ulama yang tempang, A'raj, dan hal ini tidak bukan satu perkara yang nadir di dalam tradisi ilmiah kita. Hanya saja baru-baru dibincangkan oleh Barat, kan barulah orang mau mengangkat isu OKU ini, dan juga melalui UNESCO dan seumpamanya orang cuba untuk mengontrol naratif peduli OKU itu. Baguslah kan, peduli OKU itu, tapi jangan sampai mengatakan Islam ini tidak peduli OKU. No, kita ada banyak bukti. Ini salah satunya lah. Mungkin lepas ini, mungkin sahabat-sahabat yang ada boleh kaji ulama OKU yang lain dan juga sumbangan-sumbangan diorang. Penting untuk kita tengahkan ini. Okey. Kejap, macam ada komen tadi di atas. Okey, Ustaz Bukhari. Waalaikumsalam. Hamid Al-Amidi. Betul. Amid ni, Amid macam kita sebutkan tadi, Amid ni sebenarnya satu kawasan di Turki. Turki sekarang ini dikenali dengan nama Diyarbakir. Okey, Abang Rosli, Masya Allah. Sama-sama. Okey, Ustaz Zaki, Masya Allah. Ahlan. Syekh Uzaifi. Madi, perkongsian padu ditambah muzik yang rare. Okey, Siddiq. Baik. So itulah ya perkongsian saya semuanya. InsyaAllah kalau terbit ujung tahun ni lah. Kita telah hantar tadi. InsyaAllah
ini bukan yang terakhir. Kita ada lagi idea-idea lain sebenarnya yang terfikir di dalam fikiran kita. Misalnya untuk menjawab secara detail tuduhan si Richardson tadi tu tentang tentang kritikannya kononnya ulama-ulama hadis mendiskriminasi ulama-ulama atau perawi-perawi hadis yang OKU dengan tidak menfiqahkan mereka, sedangkan tidak, hakikatnya tidak. Okey, wallahu alam, subhanallah wa bihamdihi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Siapa ada di sini? Madi. Saya nampak sini Ustaz Sayuti. Insya-Allah, hayakallah. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di ruang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.